warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar tahun 3 Volgograd State Medical University di Rusia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin atau in Russian Suraza Bayram kepada semua rakyat Malaysia. Kami dari Wellington ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Okay, baik, kembali dalam cerita di Subrek Berita. Kalau di awal segmen yang pertama tadi saya bersama dengan Encik Muhammad Ikram Azaz Razi. Cik Muhammad Ikram adalah penolong pengarah kanan operasi bagi Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang berkongsi sedikit update lah ataupun perkembangan terkini aliran trafik khususnya melihat kepada lebuh raya utama di seluruh negara. Baik, untuk waktu ini di segmen yang kedua cerita di Subrek Berita ini kembali saya nak bersama dengan rakan saya Ridauddin, kerana Ridauddin membuat satu tinjauan khususnya melihat selain pada tumpuan kita melihat kepada aliran trafik di lebuh raya, sudah tentu ada individu ataupun rakyat Malaysia yang ambil kesempatan untuk meraihkan sambutan Aidilfitri ini menggunakan pengangkutan di udara. Jadi beliau membuat satu tinjauan khususnya melihat kepada di Subang Airport ataupun lapangan terbang Subang, yang mana difahamkan penumpang-penumpang sukar untuk mendapatkan perkhidmatan e-hailing. Kemungkinan ada mungkin terlampau ramai pengguna yang ada di lapangan terbang, ataupun mungkin juga di sebalik pemandu e-hailing yang tak begitu ramai untuk waktu ini. Kalau macam tu saya nak terus bersama dengan Ridauddin. Mungkin daripada teka-teki ataupun daripada kemungkinan yang saya berikan pada awal tadi mungkin boleh dijawab sedikit sebanyak oleh Ridauddin, kerana Ridauddin lah yang membuat tinjauan di Subang Airport. Ridauddin mungkin boleh dikongsikan sedikit yang mana satu yang betulnya, adakah terlalu ramai orang yang berada di kawasan Subang Airport, ataupun pemandu e-hailing tu yang sebenarnya tak ramai, mungkin mereka cuti rehat pulang ke kampung ataupun bagaimana? Baik, terima kasih Fauzi. Kalau diikutkan sebenarnya tinjauan saya dari jam 2.30 petang di sini, sebenarnya hari ini bolehlah dikatakan jumlah pemandu e-hailing saya fikir tidaklah begitu kurang yang dengan sangat banyak. Memang ada kekurangan kerana berdasarkan apa yang saya tanya kepada petugas-petugas di sini dan juga pemandu teksi, ya memang ada berlaku sedikit kekurangan. Namun mengikut apa yang dilaporkan, seperti yang Fauzi katakan sebentar tadi, berlakunya kekurangan yang ketara, semuanya itu berlaku adalah pada semalam, bukan pada hari ini. Ini apa yang berdasarkan info yang dikongsikan oleh pemandu teksi kepada kami sebentar tadi, bahawa mereka mengatakan semalam mereka memang tidak menang tangan. Ada yang dapat sehingga 10 trip dalam satu hari. Biasanya nak dapat 1 ke 2 trip pun susah, lama menunggu. Namun semalam nampaknya mereka mendapat 10 trip. Ada yang 10 trip, 5-6 trip itu perkara yang biasa untuk semalam. Namun hari ini sedikit perlahan buat pemandu teksi, kerana dikabarkan Grab sudah pun mula beroperasi dengan agak kerap di sini, di e-hailing di kawasan ini. Mungkin semalam itu mungkin kalau mengikut orang pemandu teksi, mungkin ramai yang bercuti raya, mungkin ramai juga yang ada sistem, mungkin ada sedikit masalah sistem dan sebagainya, jadi menyebabkan ramai yang memilih untuk menaiki perkhidmatan teksi kerana e-hailing di sini mereka memang tidak nampak semalam. Namun pada hari ini saya boleh katakan mungkin sudah pun pulih. Dan kalau berkenaan cuti raya tadi, sebenarnya mungkin sebenarnya masih lagi ada pemandu yang
bercuti raya, kerana berdasarkan pemantauan saya sejak jam 2.30 petang tadi, agak sukar untuk melihat pemandu e-hailing berbangsa Melayu. Kebanyakannya adalah bangsa Cina dan India yang lalu di hadapan ini untuk mengambil penumpang. Namun pemandu teksi, saya boleh katakan majoritinya adalah pemandu berbangsa Melayu. Kerana sempat saya berbual seorang pemandu teksi, dia mengatakan bahawa dia hanya mengambil cuti 2 hari pada tahun ini beraya dengan keluarga dan kemudian datang semula ke lapangan terbang ini untuk mencari rezeki di sini. Dan mereka juga berkongsi kepada saya sejak sempadan negara dibuka pada 1 April lepas, sebenarnya ia memberi satu kelegaan, satu berita gembira buat mereka kerana selepas 2 tahun sesak nafas dibuatnya apabila tiada langsung penumpang. Namun apabila ada sempadan dibuka dan sebagainya, penumpang pun semakin ramai. Nampaknya pelanggan mereka sudah pun semakin ramai dari hari ke hari. Jadi itu sebenarnya sedikit sebanyak memberikan sangat-sangat kelegaan, sangat-sangat bersyukur dengan apa yang berlaku sekarang kerana akhirnya mereka dapat mencari wang seperti mana sebelum yang berlaku sebelum COVID-19 dan sebagainya. Secara ringkasnya saya boleh katakan di Airport Subang ini Grab, teksi semuanya berjalan seperti biasa. Nampak sudah semakin ramai. Kabarnya tadi pada jam 3 petang ada lebih kurang 7 kapal terbang yang sudah pun mendarat. Jadi semuanya keluar. Ada 5 channel sebagainya. Mungkin ada yang datang dengan pemandu sendiri. Ada juga yang mungkin teksi berbayar dan sebagainya. Kemudian ada Grab, ada pemandu teksi dan sebagainya. Jadi itulah mungkin boleh dilihat pada waktu tadi sedikit sibuk, namun bukanlah sibuk seperti luar biasa, seperti biasa sebelum ini, Fauzi. Okey, itu sebenarnya keadaan semasa dan juga realiti yang dikongsikan oleh Ridauddin. Cukup berbezalah kalau dengan kabar angin semalam. Seperti yang Ridauddin katakan, mungkin semalam itu sedikit berbeza keadaannya. Mungkin daripada segi permintaan ada kesesakan sebab mungkin penawaran untuk e-hailing tu tak begitu ramai, tetapi permintaan iaitu pengguna bagi e-hailing tu yang ramai. Tetapi hari ini daripada pemerhatian Ridauddin dan juga juru kamera yang mana berkongsi tentang bagaimana keadaan sedikit pulih lah kalau nak digambarkan. Okey, baik, mungkin ini sebenarnya keadaan dan juga realiti keadaan sebenar yang dikongsikan oleh Ridauddin, khususnya melihat kepada tinjauan e-hailing di kawasan Subang Airport. Jadi kepada anda yang mungkin ada perancangan untuk pulang ke ibu negara yang turun di Subang Airport, anda dah tahu keadaan sebenar untuk hari ini. Okey, mungkin boleh dikongsikan juga selain pada kita melihat kepada pemandu tinjauan e-hailing di kawasan Subang Airport ni, mungkin boleh dikongsikan di kawasan sekitar di kawasan Lapan Tengah Subang, di Subang Airport ni, bagaimana keadaan trafik khususnya di petang Jumaat. Kalau saya tanyakan tadi di segmen pertama tadi dengan pegawai ataupun daripada jurucakap LLM tadi, beliau mengatakan keadaan ada sedikitlah aliran trafiknya sesak di beberapa kawasan, itu di Pantai Timur, di kawasan di bandar ini kemungkinan tu akan ada pada hari esok di hujung minggu. Tapi untuk waktu ini di kawasan Subang, kalau boleh dikongsikan daripada pemerhatian Ridauddin, keadaan trafik di sekitar lapangan terbang airport. Baik, saya sebenarnya tinggal di berhampiran saja sebenarnya di sini, lebih kurang 10 minit dari rumah saya dengan airport ini. Biasanya laluan dari rumah saya ke airport ini kalau hari biasa, apatah lagi hari Jumaat seperti hari ini, memang agak sesak. Walaupun naik motor, saya rasa mungkin lebih kurang 20 minit baru saya boleh sampai kerana pergerakannya agak perlahan. Namun hari ini tidak sampai 10 minit, saya fikir sudah pun sampai di sini. Jadi mungkin kita boleh minta juru kamera untuk kita pan sedikit ke laluan di hadapan airport Subang ini. Biasanya jam 5 petang seperti ini, memang waktu ini adalah waktu kemuncak orang balik kerja, di mana pada waktu ini memang sangat sesak. Dan di depan sana ada banyak perumahan seperti Subang Perdana, Kampung Melayu Subang, Subang Bestari dan sebagainya. Bermula dari sinilah akan berlakunya kesesakan daripada Kelana Jaya dan sebagainya sampailah ke area Subang. Namun seperti yang anda lihat hari ini, semuanya berjalan lancar di kedua-dua belah arah, langsung tiada kesesakan. Semuanya saya boleh katakan, kalau dalam masa saya lihat ini, saya boleh kira berapa kereta. Contoh saya boleh kira 1, 2, 3, 4, 5 sahaja yang lalu. Kalau biasanya pada waktu-waktu ini hari Jumaat pula, mujur hari ini tidak hujan, lazimnya memang keadaan di sini sangat sesak. Saya fikir mungkin di sini saya boleh nampak banyak kenderaan semuanya bergerak dengan sangat perlahan. Namun hari ini seperti yang visual saya kongsi sebentar tadi, semuanya berjalan lancar. Jadi saya fikir mungkin ini juga akan berlaku di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Namun mungkin hari Jumaat ini sajalah hari kita bercuti dari kesesakan. Kerana saya fikir pada Isnin nanti kita akan habis dah cuti, kita akan mula-mula berdepan dengan kesesakan
pada setiap petang dan juga setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sabtu dan Ahad ialah mungkin kita boleh bercuti balik, Fauzi. Okey, begitulah keadaan dan juga situasi semasa yang dikongsikan oleh Ridauddin dan juga jurukamera Fahmi berkaitan dengan apa yang disebutkan tentang tinjauan e-hailing di kawasan lapangan terbang Subang, kerana dimaklumkan semalam ada kabar angin mengatakan sedikitlah kesesakan daripada segi permintaan e-hailing di kawasan berkenaan, tapi daripada tinjauan yang dilakukan oleh Ridauddin telah pun disahkan. Hari ini sedikit pulihlah yang dikatakan, dan pastinya Ridauddin akan kongsikan laporan penuh di astroawani.com dan pastinya diawani 7.45 dan Buletin Awani seterusnya. Terima kasih Ridauddin, selamat bertugas. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sobat Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.